sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang untuk sama-sama duduk dan menambah pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah kenal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin jelas kehidupan kita ini. Semakin mudah untuk kita faham wujudnya alam ini, semakin mudah untuk kita faham kejadian-kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita. Kunci segala-galanya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang-orang soleh mengatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahui dah dan yakinlah bahawa kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada sebahagian orang mengatakan bahawa kita hanya mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan jalan-jalan tertentu. Ya, mungkin duduk di rumah, kita zikir, kita ucap la ilaha illallah 100,000 kali, baru akan disingkapkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menyingkapkan dirinya kepada kita. Betul? Allah sudah singkapkan ke belum rahsia dia? Allah sudah singkap ataupun tidak sifat-sifatnya, nama-namanya kepada kita? Sudah tersingkap di dalam Al-Quranul Karim. Ia tersedia untuk sesiapa yang nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti yang didakwa oleh sebahagian orang, hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh kenal Allah Subhanahu wa taala. Wahyu telah sampai kepada Nabi, Nabi telah sampaikan apa yang dia patut sampaikan. Nabi tak ada sembunyikan apa-apa daripada kita. Ada Nabi sembunyikan apa-apa daripada kita? Tidak, semua sudah disampaikan. Ada yang mendakwa bahawa sifat 20 yang kita belajar ini adalah untuk orang awam sahaja. Untuk orang-orang yang bahagian atas, dia ada versi lain. Dakwaan-dakwaan seperti ini semua adalah berbahaya. Ambil perhatian. Ada orang yang di bumi Malaysia ini mendakwa, membuat dakwaan-dakwaan seperti itu. Ya, sifat 20 untuk orang awam, orang atas-atas, orang yang elites. Ya, dia ada lain versi. Dan versi yang lainnya itu pula bercanggahan, bertentangan dengan sifat 20 ini. Agama Islam itu satu. Dia berdiri atas dasar tauhid. Zahirnya agama ini sama dengan batinnya agama ini. Batinnya tidak bertentangan dengan zahir, zahirnya tidak bertentangan dengan batin. Tidak ada yang disembunyikan oleh orang-orang wali kerana takut awak tahu, kerana bila awak tahu, takut pula mereka dihukum kafir. Ini tidak ada dalam agama kita. Sebahagian orang mendakwa begitu, ya. Dia kata ada ilmu-ilmu rahsia dalam Islam ni, kalau dibuka syariat akan terbatal. Itu mengarut, harus kita lontarkan keluar. Saya ulang lagi sekali. Siapa yang mendakwa bahawa dalam agama ini ada rahsia, yang mana rahsia itu bila disingkap terbatallah syariat, apa yang dikatakan oleh orang itu yang sebenarnya batal. Baik, harap jelas perkara ini. Tidak ada percanggahan di antara zahirnya agama ini dan batinnya agama ini. Apa yang saya sampaikan ini adalah pendirian jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita yang mengikut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah, yang berpaksikan akidah yang diajarkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ya, itulah pegangan majoriti umat Islam sejak daripada dahulu lagi. Dan kita berpegang kepadanya bukan kerana setakat dia majoriti, tetapi ia benar. Kukuh berdiri di atas hujah-hujah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan dalil-dalil akal yang kukuh. Itu sebagai mukadimah untuk malam ini. InsyaAllah kita akan teruskan dengan berbicara berkenaan dengan 3 sifat dalam sifat 20. Malam ini insyaAllah saya cuba kalau boleh kita rangkumkan sekali ketiga-tiga sifat ini. Tapi saya yakin tak akan mampu dalam masa 40 minit. Mungkin akan ambil beberapa siri. Ya, 3 sifat itu adalah sifat qudrah, sifat iradah dan sifat ilmu. Sifat qudrah, iradah dan ilmu.
Saya suka mengajar 3 sifat ini secara gabungan kerana dia berkait rapat. Dia berkait rapat. Bila kita sebut berkenaan dengan sifat Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kudrat. Kudrat berkait rapat dengan iradat, kehendak. Yang ada kehendak sahaja yang boleh melakukan sesuatu. Dan kehendak pula bergantung kepada sifat ilmu. Sifat iradah, kita tidak boleh memilih kalau kita tidak tahu apa yang kita pilih. Jadi dia berkait dengan sifat ilmu. Jadi kudrah, iradah, ilmu. Saya nak mula dengan mana satu? Saya mula dengan sifat ilmu dulu. Kita nak faham ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buka kitab-kitab ilmu kalam, kitab-kitab akidah yang besar-besar, perbahasan tentang sifat ilmu ini antara yang paling dalam sekali. Dan di sini jugalah ramai orang tergelincir tentang sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bila kita cerita bab ilmu akan berkait qada qadar. Yang mana saya yakin banyak orang ada soalan tentang isu qada qadar ini, khususnya adik-adik kita, ya, atau mungkin abang-abang kita, kakak-kakak kita, bahkan mungkin yang dah berumur, saya yakin ada soalan-soalan tertentu berkenaan dengan qada qadar. Kunci nak faham, kena faham sifat ilmu. Awak faham sifat ilmu Allah, insya-Allah isu qada qadar akan difahami. Banyak orang dia terus lompat masuk qada qadar tanpa memahami sifat ilmu Allah. Di situ datang kekeliruan dan tidak jelas. Okey? Insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam suratul An'am ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan dalam milik Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kunci-kunci yang gaib. Tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang berada di darat dan apa yang berada di lautan. Dan setiap daun yang gugur Allah Subhanahu Wa Taala tahu, dan tidak ada satu pun biji ataupun perkara yang sebesar biji sawi yang tersembunyi di dalam kegelapan bumi ini, ataupun perkara yang basah ataupun perkara yang kering, kecuali ia sudah termaktub di dalam Kitabim Mubin. Kitabim Mubin ini ada sebahagian ulama menafsirkan sebagai Lauh Mahfuz, yang mana itu dipanggil sebagai the grand record of Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang pernah, setiap yang sedang, setiap yang akan sudah tertulis di dalam Kitabim Mubin itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tengok ayat ni. Allah kata dia tahu semua benda. Dia tahu setiap daun yang gugur pun Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa Allah nak kena tahu benda-benda yang tak penting ni? Kan? Kalau Allah tahu setiap daun yang gugur, sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala tahu setiap butir abuk yang ada di alam ini. Maka menjadi persoalan, kenapa Allah perlu tahu perkara-perkara kecil seperti itu? Sampai perkara sebesar biji sawi pun yang tersembunyi di dalam lapisan kegelapan malam di mana pun di atas muka bumi ini, Allah tahu. Kita dengar seram, tapi kita juga ada soalan. Saya nak tanya awak soalan balik. Setiap perkara yang besar yang ada di dalam alam Allah Subhanahu Wa Taala ini, bukankah ia terbentuk daripada perkara-perkara yang kecil? Masjid ini sahaja kita tengok, dia bukan tiba-tiba je terbina seperti ini. Kita tahu ia terbina daripada batu-batu yang kecil. Boleh ke terbinanya masjid ini kalau arkitek masjid ini tidak memberikan perhatian kepada batu-batu yang ada dekat masjid ini? Sudah tentu arkitek itu tidaklah melihat setiap batu-bata, tetapi dia akan berikan tanggungjawab kepada orang tertentu. Alam ini kita lihat hebat,
Bumi ini besar. Langit luas. Matahari, planet-planet. Tetapi kadang-kadang kita tidak perasan bahawa perkara-perkara yang besar ini terbentuk daripada perkara-perkara yang kecil. Tanpa perkara-perkara yang kecil itu, perkara yang besar tidak boleh ada. Maka hakikatnya, ada tak sebenarnya ilmu yang kecil? Ilmu yang tak penting? Ada ke satu hakikat di atas alam Allah ini, satu atom ataupun satu molekul yang tidak penting? Tarik satu saja atom daripada alam ini, apa berlaku pada alam ni? Tanya saintis. Tanya dia. Tanya awak punya pakar fizik, cikgu fizik. Katalah Allah Subhanahu Wa Taala tarik satu saja atom yang berada di dalam alam ini. Apa berlaku pada alam ini? Dia tidak akan sama seperti yang ada. Bahkan ada yang kata akan hancur. Satu saja atom dikeluarkan. Ada ke perkara yang kecil? Saya pernah cerita dulu berkenaan dengan peperangan di antara siapa nama dia? Mark Antony ya, dengan Julius Caesar ya, kalau tak silap. Mereka berperang. Berlaku peperangan yang besar. Peperangan yang besar tu mengambil nyawa ramai orang dan menghabiskan banyak harta. Sebabnya kenapa? Sebabnya adalah kerana seorang wanita. Wanita tu nama dia siapa? Cleopatra. Kan? Dan Cleopatra ni kenapa direbut oleh dua orang raja ni? Kerana cantik. Cantik. Bila kita tengok isu cantik ni, awak kena ambil perhatian ukuran-ukuran yang kecil-kecil. Orang yang cantik, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tambah panjang hidung dia 1 cm saja, atau 1 milimeter saja, boleh mengubah kecantikan dia, betul? Atau orang yang tidak cantik, orang yang tidak kacak, ditambah mungkin mancung hidungnya atau luas matanya dalam kadar yang sangat sedikit, tetapi perubahannya besar. Sebab tu orang make up kan, ni wanita lebih tahulah. Dan make up kadang dia tukar benda kecil je, tapi jadi berubah wajah dia. Sekarang ada make up untuk luaskan mata. Saya tak tahulah macam mana dia orang buat. Luaskan mata lah, luaskan mulut, kecilkan hidung. Yang mereka kecilkan tu sikit je, tapi berubah jadi cantik. Daripada tak cantik jadi cantik. Atau daripada cantik jadi tak cantik. Ini bagi orang yang tak pakar make up lah. Sebelum dia make up cantik, lepas make up jadi tak cantik. Perubahannya kecil je, dalam kadar milimeter, tetapi perubahannya besar. Cuba bayangkan, Allah tahu ataupun tidak sifat Cleopatra itu. Setiap inci kecantikan dia itu Allah Subhanahu Wa Taala tahu, dan Allah tentukan begitu. Lihat, ilmu yang begitu kita lihat kecil telah mencetuskan pergelutan, peperangan besar-besaran di antara dua empayar besar. Hanya kerana kecantikan wanita itu. Dan kecantikan wanita itu bergantung kepada ukuran-ukuran wajah dia. Balance, aturan mata dia, hidung dia, bibir dia. Jadi ada ataupun tidak perkara yang kecil sebenarnya di sisi Allah. Sama perkara-perkara yang kecil ini, perkara-perkara yang besar tidak ada. Jadi bila baca ayat tadi, fahamkan. Allah sebut tentang setiap daun yang gugur Allah tahu. Kita pula tanya kenapa nak kena tahu? Sebab kalau Allah tak tahu, alam ni tidak boleh berfungsi seperti seadanya. Kerana setiap atom itu terletak pada tempatnya yang paling tepat sekali. Terletak pada tempat yang paling tepat sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang kita tahu, tidak terikat dengan waktu. Setuju ataupun tidak? Kita terikat dengan waktu. Kita terikat dengan dulu, sekarang dan nanti. Untuk besok, kita kena tunggu. Allah Subhanahu Wa Taala apa yang berlaku besok. Allah Subhanahu Wa Taala ini terikat tak dengan masa lalu ataupun masa sekarang? Subhanahu Wa Taala tidak terikat dengan waktu. Kerana waktu ini adalah makhluk Allah. Sama seperti tempat, space and time
are creatures of God. Ya. Ruang dan masa adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta masa, Allah cipta ruang. Jadi takkan selepas Allah cipta masa, Allah tiba-tiba terikat dengan masa. Ini kunci nak faham qada-qadar ni. Pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak terikat dengan waktu. Awak cuba bayangkan ilmu awak tidak terikat dengan waktu. Apa yang akan awak tahu? Ilmu awak tidak terikat dengan waktu. Apa yang akan awak tahu? Awak boleh tahu semua benda. Ustaz, susahlah nak tangkap macam mana tahu semua benda. Tak ada sekarang, tak ada nanti, tak ada kemudian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh mudah saja. Dulu kita ada kamera yang ada filem tu kan. Sekarang mungkin dah susah nak jumpa. Jadi souvenir aja sekarang ni. Semua pakai digital kamera. Dulu pakai kamera berfilm. Kamera berfilm tu, bila keluarkan filem tu, di dalam bilik merah dia tu kalau kita buka, kita akan nampak secara serentak gambar yang diambil dulu dan gambar yang diambil kemudian. Betul tak? Seolah-olah begitu. Bukan saya nak kata ilmu Allah begitu, tapi ini untuk mendekatkan kefahaman kepada kita. Bagi Allah, dia tak payah nak tunggu dan tak payah nak tanya apa berlaku sesudah. Dia nampak semua secara, nak cakap serentak pun tak boleh sebab serentak tu ada waktunya. Ini kalau kita nak kenal sedikit tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau fikirkan dalam-dalam, kita boleh, ada orang boleh pingsan pun sebenarnya. Bukan setakat Allah tahu setiap atom di alam ini. Bukan saja di muka bumi ini, di seluruh alam ini. Dan alam ni bukan main besar lagi. Betapa besar alam ini. Cukup dengan tahu betapa besarnya alam ni pun kita boleh. Orang yang benar-benar faham. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Orang yang benar-benar takut pada Allah adalah orang yang kenal Allah. Kita belum kenal Allah. Kita takkan kenal Allah secara zat dia. Kita hanya kenal alam ciptaan dia saja. Kita dah boleh. Sebab tu bila Nabi Musa minta, ya Allah, boleh tak kau tunjukkan diri engkau kepada aku? Allah kata apa? Lantarani ya Musa, engkau takkan boleh tengok aku. Sebaliknya tengok kepada gunung itu. Ini istaqarra makanuhu fasawfa tarani. Kalau gunung itu kekal pada tempatnya, kamu akan lihat aku. Kemudian Allah tajalla. Allah tajalla ni susah untuk kita terjemahkan. Kalau dalam bahasa kasar tu, Allah menzahirkan. Bila berlaku pengzahiran tersebut, gunung itu hancur jadi daka. Daka ni macam apa, tepung. Nabi Musa nampak kejadian tu, Nabi Musa pingsan. Kharra sa'iqa, pingsan. Kita kalau nampak pun pingsan. Nampak gunung hancur depan mata, jadi macam tepung, pingsan. Itu baru nampak gunung. Itu baru tahu, faham sedikit tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kena kita mungkin meninggal terus agaknya nampak benda tu. Sebab jiwa para nabi ni kuat dan besar. Allah sebut dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau kami turunkan Quran ini pada gunung, pada bukit, kamu akan lihat gunung dan bukit ini khasyi' mutasaddi', menunduk, hancur kerana takut pada Allah. Tapi Quran ini diturunkan pada hati Nabi SAW, tapi Nabi tidak hancur. Itu menunjukkan bahawa jiwa Nabi itu lebih kuat daripada gunung. Ni orang jiwa yang kuat. Kita nak kena faham maksud jiwa kuat ni apa. Bayangkan apa yang Nabi dah nampak, Nabi dah alami, tapi dia masih waras. Kita kalau kena dan nampak benda-benda tu, tak tahu masih waras ataupun tidak. Dah nampak neraka, dah nampak syurga, nampak malaikat, nampak macam-macam, nampak langit-langit yang berlapis-lapis. Kita kalau nampak, habislah. Balik terus gila isim katnya. Kan? Hilang akal. Tapi kuatnya jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kita kadang-kadang disingkapkan perkara yang sedikit saja, kita sudah nak satu kampung tahu kan. Semalam aku jumpa Nabi, semalam aku nampak wali, semalam aku nampak jin, semalam satu kampung kita nak akan tahu. Padahal baru dibukakan sedikit sahaja. Tapi Rasulullah SAW ini disingkapkan. Malakutus samawati wal ard. Begitu juga kepada Nabi Ibrahim, Allah tunjukkan. Itu saja pasal gunung. Sebab tu orang yang betul-betul kenal alam ini,
dia akan kenal Allah. Bila dia kenal Allah, dialah orang yang paling takut sekali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ertinya nama alim, itulah namanya ulama. Dan salah satu rahsia yang ditahu adalah tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sekarang saya nak tanya awak. Dalam ilmu Allah, Allah dah tahu siapa akan masuk syurga, siapa akan masuk neraka. Betul? Boleh berubah tak perkara itu? Ilmu Allah boleh berubah tak tentang itu? Katalah Allah tahu awak masuk syurga, boleh tak awak masuk neraka? Mustahil. Kalau Allah tahu A yang berlaku B, maksudnya Allah tak tahulah. Perkara itu mustahil. Apa yang Allah tahu, kejadian akan selari dengan pengetahuan itu. Betul tak? Kalau Allah tahu A, maka pasti yang akan berlaku A. Takkan boleh jadi B. Kalau Allah tahu awak ahli syurga, boleh ataupun tidak awak tukar jadi ahli neraka. Mustahil ataupun tidak? Assalamualaikum. Allah dah tahu dah. Allah dah tahu. Maksudnya dah tertulis. Itu maksudnya. Pengetahuan Allah itu sudah tertulis. Na'udzubillah min zalik. Ahli neraka juga sudah Allah tahu. Dan orang yang Allah dah tahu dia ahli neraka, boleh tak dia jadi ahli syurga? Mustahil. Takut tak bila dengar? Takut sebab apa? Ya Allah, kalau aku punya nama dalam tu, tak boleh tukar lagi dah. Tapi kita tak tahu. Alhamdulillah, Allah rahsiakan. Dia rahsiakan apa yang dia tahu. Sebab tu jangan kata, Ustaz, kalau semua Allah dah tetapkan, tak payahlah kita nak buat apa-apa. Masalahnya awak tak tahu apa yang Allah dah tetapkan. Kalau awak dah tahu, saya setujulah. Ustaz, semalam Allah bilang saya ni ahli neraka Ustaz. Kan? Kalau betul Allah dah bilang awak ahli neraka, saya setujulah, tak payahlah nak buat apa lagi. Kalau Allah yang bilang, betul tak? Kalau Allah yang beritahu. Masalahnya kita tahu ke kita punya penghujung apa? Kita tak tahu. Maka itu, buatlah kebaikan. Jauhilah kejahatan. Ni belum selesai lagi soalan ni. Jadi Ustaz, semua dah ditetapkan begitulah. Awak kena bezakan ilmu Allah dengan paksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Katalah orang A masuk neraka. Allah dah tahu dan dia pasti akan masuk neraka. Dan dia pasti akan membuat amalan-amalan ahli neraka sehingga dia masuk neraka. Bila Allah tahu, adakah itu bermakna Allah yang memaksa dia untuk buat kejahatan dan akhirnya paksa dia masuk syurga? Ini kita kena faham betul-betul. Allah tahu tidak sama dengan Allah paksa. Pilihan tetap adalah pilihan orang itu sendiri. Orang yang pilih untuk beriman, dia yang pilih. Tapi Allah sudah tahu pilihan dia. Dan pilihan dia itu akan pasti selari dengan apa yang Allah dah tahu. Nampak tak gabungan penetapan dengan pemilihan? Memang dah tetap. Tetapi bukan bermakna tak ada pilihan. Samalah macam seorang guru, dia tahu murid dia ni, A ni confirm pass, B confirm fail. Bila masuk peperiksaan, nampak natijah, betul. A pass, B fail. Adakah itu bermakna guru itu yang memaksa murid itu gagal? Tak. Melainkanlah kalau guru itu sengaja dia mark soalan-soalan itu secara tidak jujur. Anak murid jawab betul, dia tetap tulis salah. Kalau itu paksaan, betul tak? Tapi dia sudah ajar. Dia tahu yang ini pemalas, yang ini rajin. InsyaAllah yang ini berjaya. Dan betul berjaya. Adakah pengetahuan dia itu memaksa yang berjaya itu untuk berjaya? Assalamualaikum. Adakah pengetahuan dia itu, pengetahuan guru itu yang telah memaksa murid itu berjaya? Adakah pengetahuan guru itu yang telah memaksa murid yang gagal untuk gagal? Tidak. Cuba ganti guru itu dengan Tuhan. Tuhan tahu ini akan gagal, ini akan berjaya.
Adakah bermakna Tuhan paksa dia gagal, Tuhan paksa dia berjaya? Tapi dia akan berjaya atau gagal berdasarkan apa Allah dah tahu. Inilah khulasah takdir. Inilah rumusan qada dan qadar Allah. Ini pegangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita ada kebebasan. Tapi kebebasan kita itu adalah di dalam lingkaran ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terkeluar daripada itu. Pilihan Allah yang kasih. Tapi yang pilih kita. Sama macam demokrasi lah. Penetapan calon tu siapa yang tetapkan? Orang-orang tertentu. Betul? Saya kasih awak pilihan untuk pilih daripada 3 ini. Bila pilih, siapa yang pilih? Awak yang pilih. Tapi yang kasih pilihan siapa? Ya, orang yang kasih pilihan. Allah kasih 2 pilihan. Nak jadi baik atau nak jadi jahat. Yang pilih siapa? Kita. Tapi pilihan kita berada dalam lingkungan pilihan Allah. Tak boleh keluar daripada lingkungan itu. Boleh tak awak kata, ya Allah, saya tak nak jadi baik, saya tak nak jadi jahat, dan saya tak nak jadi orang tengah-tengah. You have no other choice but these 3. Awak tak ada pilihan lain kecuali 3 ni. Ustaz tu macam dah memaksa kita, Ustaz. Dia kasih kita multiple choice tu, 3 je, Ustaz. Saya nak pilih nombor 4 dengan nombor 5 macam mana? Boleh ke tak? Ada orang kata macam itu, tu dah macam paksa, Ustaz. Tak. Allah Tuhan. Dia buat apa dia suka. Dalam masa yang sama dia tetap kasih kita pilihan. Sudahlah, bersyukurlah. Allah boleh je paksa kita semua, betul tak? Kalau dia paksa, siapa nak? Awak nak report kat siapa? Nak report kat UN? Kan? Saya nak hantar report ni, Allah paksa kita kan? Kalau betul pun Allah paksa kita. Kalau betul pun Allah cipta kita, masukkan kita semua dalam api neraka. Kita nak komplain dengan siapa? Ya Tuhan. Tapi Alhamdulillah, dia bukan begitu. Dia beritahu kita, dia kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan ke atas diri dia kasih sayang. Alhamdulillah. Sebab tu orang Islam dia bahagia. Dia tahu Tuhan yang dia sembah tu pengasih. Sebab tu orang yang murung, sedih-sedih saja kerja dia, dia lupa ke Tuhan yang dia sembah tu Maha Pengasih? Bila sebut Maha Pengasih ni, awak tahu tak Maha Pengasih itu apa? Awak cuba ingat-ingat dalam hidup awak, siapakah manusia yang pada awak paling penyayang sekali? Mungkin ada yang kata, mak saya Ustaz. Tapi mak saya dah meninggal, tapi saya ingat kasih sayang dia Ustaz. Ada yang mungkin kata, guru saya Ustaz. Saya tak pernah jumpa orang yang penuh kasih sayang macam guru saya Ustaz. Ada yang kata jirannya, ada yang kata pakciknya, ada yang kata kawan dia sendiri. Apa rasa jumpa orang yang penuh kasih sayang ni? Awak murung ke? Orang yang jumpa orang yang penuh kasih sayang pun nak murung juga, nak tertekan juga, tak nak senyum juga. Masalah pada orang tu. Orang sayang dia, orang berikan permintaan dia, manjakan dia, tapi tetap nak merajuk selalu. Kan? Macam kenal dia. Tetap, kita semualah macam itu perangai. Kan? Dengan Allah. Kita macam itu dengan Allah. Saya bukan cakap pasal isteri awak. Yang kat belakang pula, saya bukan cakap pasal suami awak. Saya cakap pasal awak. Saya cakap pasal saya. Kita, perangai kita begitu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lebih berkasih sayang daripada Allah, tapi kita tetap pilih untuk bersedih saja. Nak senyum pun susah. Nak murung saja, nak merajuk saja. Ada saja yang tak kena. Seolah-olah Tuhan yang mencipta kita ini bukan pengasih. Seolah-olah yang mengatur alam ini adalah Dia yang Maha Zalim. Seolah-olah yang mengatur alam ini adalah seorang diktator ataupun satu diktator yang zalim. Adakah begitu Tuhan kita? Kataba ala nafsir rahmah. Bismillahirrahmanirrahim diulang 114 kali dalam Quran. Betul? Cuba bayangkan orang yang paling penyayang. Allah berjuta-juta kali lebih penyayang daripada orang itu. Cuba ingat balik apa pengalaman awak dikasihi dan disayangi. Ingat-ingat balik bila awak rasa betul-betul disayangi. Awal-awal kahwin lah Ustaz. Suami saya, ya Allah, saya jadi macam permaisuri hidup dia. Tapi sekarang ni dia lain lah Ustaz. Itu biasa. Cinta itu ada.
Tapi dia punya pengzahiran tu berbeza. Kan? Kalau dulu, I love you bang, I love you too kan. Sekarang I love you bang, ya, itu je. Je. Tapi jangan awak pandang rendah benda tu, lebih dah bagus dia jawab dah. Ya, dalam tu ada banyak pengertian. Dalam boleh tulis buku, tu boleh tulis buku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ingat. Tapi kadang-kadang kita lupa Tuhan kita begitu, bahkan lebih dahsyat kasih sayang dia. Tapi ustaz, dia sayang-sayang juga. Tapi kalau saya dah tertulis dalam ahli neraka macam mana? Kenapa awak tanya soalan tu? Kenapa awak tanya saya soalan yang saya tak tahu, awak pun tak tahu? Untuk apa? Melain kalau saya boleh telefon Allah terus untuk pastikan. Tak guna tanya soalan ni. Dan itu adalah tanda sangka buruk dengan Allah. Saya tak lihat apa-apa yang baiklah ustaz kat dunia ni. Semua orang jahat ustaz. Asyik banjir je, hujan lebat je, gempa lah, tsunami lah. Saya ni tak habis-habis sakit lah ustaz. Orang macam gini ada penyakit hati. Harus dirawat dan cari rawatan cepat. Siapa yang asyik bercakap begitu, awak adalah kuncu-kuncu Dajjal. Kenapa saya kata kuncu-kuncu Dajjal? Tengok dengan satu mata je. Tengok dengan mata apa? Salah je. Itulah Dajjal lah tu. Salah. Mata yang baik ni dia tak buka. Kena tengok dengan dua-dua mata. Baru nampak, memang betul. Dunia dia ada masalah. Tapi dunia ni juga banyak kenikmatan. Banyak kebaikan. Inilah rahsia nak bahagia kalau nak tahu. Pandang dengan dua-dua mata. Jangan dengan satu mata saja. Asyik nampak masalah saja. Tengok masjid ni. Berlakon sikit lah. Apa letak cermin kat depan ni, orang nak sembahyang tak khusyuk kan? Padahal kalau dia guna mata yang sebelah lagi, Masya Allah, cantik kan? Berkilau-kilau kan? Apa masjid ni tak tukar-tukar kapet dah berapa lama kan? Kapet cukup baik, cantik, bersih kan? Kenapa imam tadi tak baca surah yang aku suka kan? Asyik ulang surah tu je. Katalah, saya tak tahu ustaz baca apa dekat solat-solat yang lain kan? Saya tinggal jauh. Tapi kalau nak komplain memang boleh nampak. Tapi ini pandang dengan satu mata saja. Ada orang pula terbalik, semua benda dia nampak baik. Ni pun masalah juga. Masalah tak saya tanya? Orang nak menipu dia pun dia sangka baik, ustaz tak apa kan? Orang nak curi handphone dia, nak tipu dia kan? Nak aniaya keluarga dia pun dia sangka baik. Itu bukan sangka baik. Itu BO. Habiskan sendiri. Itu bukan baik, itu bodoh. Itu juga penyakit. Nabi bodoh ke tak? Nabi sangka baik kat semua orang ke? Tak. Nabi kata apa? Al-harbu hailah. Dalam peperangan kena pandai berhelah. Kena madah berhelah kan. Dalam perang jangan jadi bodoh. Kan? Umumkan, saya nak serang awak besok, siap-siap lah. Kan? Kita kena pandai berhelah. Tapi dengan musuh lah. Dengan musuh. Tapi dengan musuh pun kena gentleman. Tak boleh tipu selalu. Kena konsisten dengan kita punya janji. Nabi dengan Yahudi di zaman Rasulullah SAW itu, Nabi bukan menipu dia orang. Helah lain. Menipu lain. Itu kena belajar strategi perang lah. Ini askar tahulah. Dalam peperangan kena ada helah. Orang yang lurus bendul, habislah dia mati dulu dalam peperangan. Kan? Saya nak tembak awak ni, sedia tak? Kan? Saya nak serang awak malam tau. Sebab saya tak nak awak tahu saya datang. Tapi dah terbilang dah. Kan? Saya takut menipu ustaz. Takut dia ingat kita datang pagi tapi kita datang malam. Saya dah menipu, astagfirullahalazim. Ini orang retarded kita kata. Dia kena belajar lebih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kita lihat sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha berilmu. Allah tahu. Bila awak tahu tentang ilmu ini, maka awak tahulah tentang qada dan qadar Allah. Betul tak semua dah ditetapkan? Itu istilah yang kurang tepat. Sekarang cakap semua sudah diketahui Allah. Dan apa saja yang akan berlaku,
pasti akan sama dengan apa yang Allah dah tahu. Tapi saya ada pilihan. Pilihan saya itu juga rezeki daripada Allah. Boleh tak kita kata, pilihan yang saya buat, setiap yang saya buat adalah saya punya 100%, 100% pilihan saya daripada usaha saya sendiri, kebijaksanaan saya sendiri. Ini Mu'tazilah. Itu akidah Mu'tazilah. Boleh tak awak kata, semua sudah ditulis Allah, maka kita ni bagaikan bulu ayam yang ditiup oleh angin yang kuat. Bulu ayam ni dia ikut je mana angin tu pergi kan. Maksud dia tidak ada pilihan langsung. Itu akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah ini juga sesat, dikira sesat. Akidah Mu'tazilah juga dikira sesat. Apa pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah? Kita ada kuasa ke tak ada kuasa manusia ni? Ada ilmu ke tak ada ilmu? Ada kehendak ke tak ada kehendak? Saya tengok beberapa haji-haji sudah menggiling kepala. Telah memberikan fatwa mereka bahawa tak ada. Kita tak ada kuasa, kita tak ada kehendak, kita tak ada ilmu. Dan itu yang bercakap ni siapa? Saya ada daya tak untuk bercakap? Ada ke tak ada? Dan itu kita kata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. Maksud dia, saya bercakap dengan daya yang diberikan oleh Allah. Tapi daya itu diberikan kepada saya. Tapi saya bercakap dengan daya pemberian itu. Kalau saya, dengan kemampuan saya sendiri, saya tak ada daya dan tidak ada upaya. Macam tadilah. Pilihan itu Allah yang kasih. Calon Allah yang kasih. Awak yang pilih. Kalau Allah tak kasih calon, awak tak boleh pilih. Sama juga la haula wala quwata illa billah kita sebut. Tapi jangan kata, Ustaz, secara hakikat memang kita ni tak ada kuasa langsung. Dan tak ada kehendak langsung. Kehendak kita semua kehendak Allah. Jangan cakap macam itu. Kalau awak cakap macam itu, setiap perbuatan jahat yang awak buat, siapa yang buat? Memang betul. Daya itu datang daripada Allah. Tapi awak kena cakap awak buat. Sebab Allah dah kasih awak benda tu. Bos kasih kereta, awak drive langgar orang. Boleh kata bos yang langgar. Allah kasih daya, Allah kasih kuasa, Allah kasih kehendak. Kehendak itu kita yang berkehendak. Jelas Jadi jangan kata kita tak ada kehendak langsung, kita tak ada kuasa langsung. Salah tu. Sebab Allah dah kasih. Tapi kehendak itu kurniaan Allah. Kuasa itu kurniaan Allah. Itu istilah dia. Kadang kita keliru bahasa kiasan dengan bahasa hakiki. Di situ kunci kekeliruan dia. Ada soalan tak? Dah 3 minit. Ada soalan tentang qada-qadar? Ustaz, ada dalam Quran Allah sebut wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu tidak boleh berkehendak kecuali bila Allah berkehendak yang kamu berkehendak. Ustaz, ayat tu nampak macam kehendak kita ni pun sebenarnya kehendak Allah. Betul lah. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau Allah tak kasih kehendak, awak tak akan boleh berkehendak. Tapi kehendak itu kehendak awak. Jadi bila baca ayat tu dah faham. Satu lagi ayat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu dan apa yang kamu buat. Macam mana ni Ustaz? Apa yang kita buat pun Allah cipta. Siapa kita? Kita buat apa? Nanti bila saya masuk neraka, kenapa saya yang masuk? Allah yang buat perbuatan saya. Bila saya curi, Allah yang buat perbuatan curi itu bukan saya. Allah kata, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu dan apa yang kamu buat. Sebab tu bila baca Quran ni, kadang-kadang kena baca tafsiran dia. Ayat itu sebenarnya konteksnya adalah Allah berbicara berkenaan dengan musyrikun Quraisy. Orang-orang yang membuat patung berhala.
Allah nak beritahu pada mereka, aku cipta kamu, patung yang kamu buat ni pun aku yang cipta juga. Kayunya, batunya itu aku yang cipta juga. Tapi ada orang memahami ayat ini dengan membawa maksud Allah cipta kita dan perbuatan kita juga Allah cipta. Kalau nak faham begitu pun masih boleh juga. Tetapi maksudnya begini. Bila saya angkat cawan ini, kehendak saya. Perbuatan itu dinisbahkan kepada saya. Tapi kuasa untuk angkat cawan ini bukan datang daripada saya. Dia datang daripada kurniaan Allah. Maka betul lah Allah kata, Allah mencipta kamu dan apa yang kamu buat. Kalau Allah tak cipta kekuasaan untuk kita buat, kita tak akan boleh buat. Maka betul juga. Tapi konteks ayat yang pertama tu lebih tepat. Allah mencipta kamu dan apa yang kamu buat. Maksud dia, patung-patung yang kamu buat ni pun Allah yang cipta juga. Kenapa kamu pergi sembah patung itu maksud dia? Ya? Wallahu a'lam. Ada soalan? Kalau tidak ada soalan, kita berhenti di sini insya-Allah. Ya, semoga mendapat manfaat. Semoga kita lebih kenal Allah. Bila baca Quran kita lebih faham. Kita lebih faham dunia ini, kejadian-kejadian yang berlaku, kejadian-kejadian yang berlaku pada diri kita. Kita dapat mengaitkan semuanya dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan supaya bila berlaku nikmat ataupun ditimpa musibah, kita kaitkan dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu, supaya apa yang tidak sampai kepada kita, kita tak merasa sedih kerana kita tahu apa yang tidak ditetapkan untuk kita tidak akan sampai kepada kita. Betul? Apa yang tidak ditetapkan Allah untuk menimpa kita akan terlepas daripada kita. Apa yang akan sampai kepada kita akan sampai kepada kita. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.